Okey, kita sambung lagi. Okey, kita sambung lagi iaitu peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, apa dia peristiwa bersandar? Okey, peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, yang pertama tadi kita dah pergi yang pertama tadi kita dah pergi peristiwa apa tadi? Pertama tadi kita pergi peristiwa bergabung. Okey. So yang kedua ni kita bagi kepada peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Apa dia peristiwa bersandar dan apa dia peristiwa tak bersandar? Okey, kita tengok. So, tak aktif button saya ni. Okey, jap. Okey, apa dia peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar? Okey, yang pertama kita tengok apa dia peristiwa bersandar? Okey, peristiwa bersandar contohnya dia kata dua peristiwa A dan B ialah peristiwa bersandar jika peristiwa A mempengaruhi kejadian peristiwa B. Contoh kes tak dipulangkan lah. Apa contoh dia? Okey, contoh dia adalah, sekejap, kita ambil pen. Okay, kita ambil pen. Contoh dia, kad. Okay, ni. Kad, berhuruf konsonan. Okay, kad berhuruf konsonan. Kali pertama yang dipilih tidak dipulangkan. Okay, bila satu kad tu tak dipulangkan, ke dalam kotak P. Okay, ni ada satu kotak P. Ada huruf konsonan. Konsonan huruf apa? B, C vokal A, I, O, U. Konsonan B, C, D dan sebagainya lah sampai Z kan. Okay. Kad huruf konsonan kali pertama yang dipilih tidak dipulangkan. Contoh bila kita dah pilih B tadi, kali pertama kita dapat B, kali kedua kita tak akan dapat B lagi, iaitu kemungkinan C, D dan seterusnya. So tak dipulangkan. Bila tak dipulangkan, ini dipanggil peristiwa bersandar. Sebab apa? Kali kedua, pemilihan kali kedua dia bersandar kepada pemilihan kali pertama tadi. So kalau kali pertama dapat B, kali kedua tak akan dapat B. Itu maksud dia peristiwa bersandar. Okey, faham tak ni? Faham tak? Senang cerita, kalau bersandar apa dia? Kad tu tak pulang. Macam kes tadilah. Macam kes buku tadi. Okey, kad tu tak pulang. So, kali kedua kita takkan dapat benda yang sama dengan kali pertama tadi. Ataupun kalau kita buat kotak tadi, contohnya ni B, C, D. Okey, kali kedua B, C, D. Kali pertama dah dapat B, kali kedua tak akan dapat B lagi. Kali pertama dah dapat C, kali kedua tak akan dapat C lagi. Kali pertama dah dapat D, kali kedua tak akan dapat D lagi. So, bila pemilihan kali kedua ni bergantung kepada pemilihan kali pertama, so dipanggil peristiwa bersandar. Boleh ikut tak? Faham tak maksud dia? So, dia kata kekurangan kad konsonan pada yang pertama, ini mempengaruhi kebangkalian untuk memilih kad huruf konsonan kedua. Maksud dia, bila kali pertama dia dapat A, ada dapat B, kali kedua takkan dapat B. Itu maksud dia bersandar. Boleh tak boleh? Faham tak? Nanti kita beri contoh. Okey. Alright. Yang kedua adalah peristiwa tak bersandar. Tak bersandar ni, peristiwa A dan B adalah tak bersandar. Jika peristiwa A mempengaruhi peristiwa B. Iaitu dipulangkan. Peristiwa A tidak mempengaruhi. So dipulangkanlah. Contoh dia kalau kita ada pilihan huruf vokal lah contoh kita ambil ni. Dipulangkan. Contoh dia kata huruf konsonan yang dipilih, contoh dia kita ada konsonan tadi B, C dan D. Ini kali pertama. Kali kedua pula B, C dan D. So bila dipulangkan, kali pertama kita dapat B contoh dia. Ni B, dalam kotak ni ada B, C dan D. Kali pertama dia dapat B, dia pulangkan balik. So kali kedua boleh dapat B lagi. Faham tak? Boleh dapat B lagi. Kali pertama dapat C, kali kedua boleh dapat C lagi. So bila dipulangkan, maksud dia sampel tu masih lagi balik kepada asal. So itu dipanggil tidak bersandar. Maksud di sini, keputusan kali kedua ni, dia tak bergantung kepada keputusan kali pertama. Dia tak bersandar kepada
kali pertama. Ataupun ayat dia kata apa? Pengulangan kad pertama ini menyebabkan kebangkalian memilih kad huruf konsonan yang kedua sama dengan kebangkalian memilih kad pada pertama. So samalah. A dengan B adalah kali pertama dan kali kedua adalah sama. Kebangkalian memilih kad huruf konsonan yang kedua tidak dipengaruhi oleh pemilihan kad huruf konsonan yang pertama. Okay, maksud dia sini, senang ingat, kalau peristiwa tu bersandar, okay, keyword dia tak pulang. Okay. Kalau bersandar, dia tak pulang. Okay. Kalau dia tak bersandar, dipulangkan. Ingat tak? Kalau bersandar, tak pulang, dia lawan. Kalau tak bersandar, dipulangkan. Okay, kita tengok contoh. Okay, contoh tengok. Kenal pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar. Okay, ingat kalau bersandar, tak pulang. Okay. Bersandar, tak pulang. Ni tak pulangkan. Kalau tak bersandar, dipulangkan. Pulangkan. Ingat keyword dia. Tak bersandar, kalau bersandar, tak pulang. Okay. Tak dipulangkan semula. Okay. Kalau peristiwa tak bersandar, dipulangkan semula. Sebab bila dipulangkan semula, dia tak ada mempengaruhi keputusan yang kedua. Okay, contoh dia kata, mendapat angka. Okay, kita nampak angka. Bila duduk shilling, kita ada angka, ada gambar. So, mendapat angka sebanyak 2 kali. Okay, mendapat angka sebanyak 2 kali. Okay, apabila sekeping duit shilling dilambung 2 kali. Okay, sekeping duit shilling dilambung 2 kali. Okay, awak tengok sekeping duit shilling, dia ada angka, ada gambar. Okay, kata 5 sen, dan belakang 5 sen tu gambar apa? Wow dan sebagainya lah. Bila kali pertama dilambung, okay, katakan dapat A. Kali kedua kakak dapat apa? Boleh tak dapat A lagi kali kedua? Boleh. Boleh. So kali kedua boleh dapat A ataupun dapat G. Yang ni G, kali kedua mungkin dapat A, mungkin dapat G. So ni maksud dia dipulangkan lah. So bersandar ke tak bersandar? Tak bersandar. Okey, tak bersandar. Okey, so peristiwa tak bersandar. Dah faham tak? Kerana kebangkalian mendapat angka yang dalam lambungan shilling pertama tidak mempengaruhi kebangkalian dapat angka dalam shilling kedua. So dapat angka, kedua pun boleh dapat angka. Okey, faham. Okey, yang kedua pula. Mendapat angka dalam lambungan shilling adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Okey, bersandar ke tak bersandar? Okey, kalau kita buat pokok dia, ni mungkin angka, ni mungkin gambar. Okey, kemudian kali kedua mendapat 4. Okey, kali kedua dapat 4. Okey, mungkin nombor dia kalau dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so dapat 4. Okey, ini pula sama juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dapat 4 G A. G4, sorry, G4. Okey, dia kata mendapat angka dalam lambungan sebuah shilling, angka, ni angka, dan nombor 4. Okey, bersandar ke tak bersandar? Mempengaruhi tak pilihan kedua ni dengan yang pertama? Tak, sebab shilling, dadu-dadu. Okey, so bersandar ke tak bersandar? Tak bersandar. Okey, pandai. Tak bersandar. So dia adalah peristiwa tak bersandar. Sebab kali kedua ni tak mempengaruhi. Apa macam dipulangkan lah kan? Okey, tak dipengaruhi. Okey, seterusnya C. Bersandar ke tak bersandar? Okey, bersandar ke tak bersandar? Okey, mendapat 2 batang pen berwarna sama apabila 2 batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 batang pen. Okay, ni asalnya ada 3 batang pen. 1, 2, 3. Okay, merah, 3 batang pen merah. Ni ada merah. Ni ada merah. Ni ada merah. Ni ada merah. 1, 2, 3. Dan 2 batang pen biru. Biru 1, biru 2. Tanpa pemulangan.
Okay, mendapat 2 batang pen tanpa pemulangan. Maksud dia bersandar ke tak bersandar? Tanpa pemulangan. Okay, katakan Tidak okay, bersandar. bersandar tak kata dia ada mendapat 2 batang pen. Kita nak 2 batang pen. Satu, ada 2 pilihan lah, 2 batang pen. Okay, dia kata tanpa pemulangan. Katakan yang pertama ni kita dapat M. So tanpa pemulangan, so katakan yang pertama dapat M. M ada 1, 2, 3. 3/5. Betul tak? 1, 2, 3. PE ni tadi, kebangkalan A adalah number of sample A bagi number of sample. Okay, kebangkalan A bagi kebangkalan sample. So, dia nak mendapat 2 batang pen yang berwarna sama. Berwarna sama ada merah dan merah, biru dan biru. Okay, tanpa pemulangan. Bila tanpa pemulangan, katakan A ni dah dapat, M dah dapat, kali kedua, M akan jadi 2 je. Okay. Bila tanpa pemulangan, dia bersandar ke tak bersandar? Bersandar. Okey, tanpa pemulangan. Okey, tanpa pemulangan, okey, dia adalah apa? Bersandar ke tak bersandar? Bersandar. Okey, sebab bila tanpa pemulangan, dia bergantung kepada pemilihan yang pertama. Dia terbalik sikit. Boleh ikut tak? Okey, bersandar. Okey, boleh ya? Boleh ikut tak? Boleh cikgu. Okey ya. Dia bersandar tak salah. Dia keliru ayat tu je sebenarnya. Tapi bila soalan dia tak keliru dah. Kita tengok soalan. Okey, sebab dia baca tu yang keliru tu. Tapi ni konsep saya kena terangkan. Okey, tengok contoh seterusnya. Tengok bersandar ke tak bersandar? Okey, mendapat 2 keping kad huruf sama apabila 2 keping kad dipilih Sarawak berlabel huruf baik satu demi satu dengan pemulangan. Tidak bersandar. Tak bersandar. Bila pulang je tak sandar lah. Okey, tak bersandar. Okey, kalau ayat pulang je tak bersandar. Ingat dia terbalik kan? Kerana kebangkalan pertama tidak mempengaruhi. Okey, dapatlah tu. Okey, boleh ya? Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okay, contoh seterusnya kita tengok sebuah, boleh kan? Boleh teruskan kan? Boleh cikgu. Awak nak buat latihan ke nak teruskan? Kan? Teruskan. Teruskan. Okey. Okey, kalau nak buat latihan saya boleh stop. Okey, kita teruskan. Okey, tengok soalan dia. Okey, dia kata sebuah kotak F mengandungi 7 keping kad berlabel huruf pameran. Okey, pameran pameran ni lah pameran. P-A-M-E-R-A-N. Okey, ni kotak F. Okey. Dan kotak G mengandungi 5 keping nombor. Ni G pula. Kotak G ada 5 keping nombor iaitu 3, 5, 6, 8, 11. Okey. Sekeping kad dipilih secara rawak. Okey, satu keping kad dipilih secara rawak dari kotak F dan kotak G masing-masing. Ambil dari kotak F, ambil kotak G. Okey. Tentusahkan konjektor rumus kebangkalian untuk mendapat huruf P. Dia nak P dan genap. Okey. Dengan menaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, semua kesudahan yang mungkin. Okey, macam mana nak buat? Okey, kita tengok Okey, ni agak mak saya padam dulu lah. Boleh nampak ke ni? Okey, tak apa. Okey, jadi untuk dapatkan hukuman penerapan huruf P P ni ada berapa P? P ada berapa? Ada 1. 1. So 1 per 1, 2, 3, 4, 5, 7. Okey. Genap pula. Ada apa genap sini? Dekat G dia ada genap. 2. 1, 2. So 2 per 5. 2 per 5. Okey, 2 per 5. Faham tak? Okey, kemudian dia kata bila dan ni darab lah. Sedarab je lah. 1 per 7 darab 2 per 5. Dapatlah berapa? 2 per 30. 5.
Faham? Dia senang lah kan? Okey, faham tak ni? Okey, tengok dia punya tu. Sama lah tadi. Okey, kalau kita tengok dia punya huraian, okey, mendapat P adalah 1/7. Iaitu 1 daripada 7 lah tadi kita buat tadi ni. Okey. Genap pula ada 2, so 2/5. So bila done, darabkanlah, dapatlah 2/35. Sorry. Saya di sini ni. Sorry. Okey ni 2/35. Okey, ataupun kaedah lain, kita nak senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, boleh tak kita senaraikan kesudahan yang mungkin? So, untuk dapatkan P dan 6, ada case sikit lah. So, P6 dan P8. Sebab dia kata nak P dan genap. So, P dan genap. Genap adalah 2 dan 8. So, bilangan sampel adalah kita darabkan semua. P ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Yang G ni 1, 2, 3, 4, 5. So darabkan. 7 darab 5 dapat 35. So ruangan sampel ada 35. So kebakalan mendapat P dan genap. Bilangan P dan genap ada 2. Sampel ada 35. Boleh jugalah. Okey, kaedah kedua pun boleh guna. Okey, yang penting dapatlah jawapan dia 2/35. Okey, faham tak setakat ni? Faham cikgu. Faham Okey, kebakalan ni okey, jadi terbuktilah kedua-dua menghasilkan jawapan yang sama. Okeylah, tu je lah. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Boleh tak teruskan lagi? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay. Boleh cikgu. Okey, dia makin lama makin senang lah sebenarnya ni. Yang mula-mula tu susah sebab dia kena banyak baca kan konsep. Okey, tengok soalan dia. Kotak A dan kotak B. Ni kotak A, ni kotak B. Mengandungi kad berlabel dengan nombor. Okey, A ni ada 3, 5, 7, 9. Dan B, X, Y, Z. Okay. Sekeping kad dipilih secara rawak. Kita pilih satu je. Okay. Masing-masing dari kotak A dan kotak B. Pilih kotak A satu, kotak B satu. Okay. Hitung kebangkalian mendapat faktor bagi 9. Apa faktor bagi 9 tu ni? 3 dan 9. 1 bagi 9 apa? Apa? Okay. Awak tu faktor bagi 9. Berapa darab apa 9? 1 darab 9, 9. 3 darab 3, 9. So, faktor bagi 9 adalah 1, 3, 9. Ada tak 3, 9? 3, 9. Faham tak ni? Okay. So, kebangkalian mendapat faktor bagi 9, 2 per berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Okay, dan. Bila dan darab? Boleh. Dan adalah darab. Darab apa? Huruf Z. Ada apa huruf Z sini? 1. Sampel dia berapa? 3. So, jawapannya adalah 1. 1/6. 1/6. Ini potonglah. Kan 1/2. So, dapatlah 1/6. Dah siap. Faham? Senang kan? Boleh faham tak? Faham cikgu. Okey. Faham cikgu. Dapatlah 1/6. Okey. Alternatif dia adalah cara panjang dia ataupun cara lain awak boleh buat. Awak dapatkan faktor bagi ni adalah 3, Z, 9, Z. Boleh juga. So, number sampel dia ni ada 4, ni ada 3. So, 4 darab 3 dapat 12 bilangan sampel. So, kebakalian ni ada 2/12 ataupun 1/6. Sama jugalah. Tak kisah mana-mana awak nak buat boleh. Tapi yang senang adalah pertama ni lah, betul tak? Okey, yang penting awak faham lah. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Okey, tengok dia kata sebuah beg mengandungi 8 biji guli. Okey, 8 biji guli hijau. Okey. Dan sebiji guli merah. Ni dia 8 biji guli hijau. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 guli hijau dan sebiji guli merah. Okey. 2 biji guli dipilih secara awak. Okey, kita nak 2 biji. Okey, dari beg tersebut satu demi satu tanpa pemulangan. Dia tanpa pemulangan, maksud dia apa? Dia mempengaruhi keputusan yang pertama. Faham tak?
Okey, tanpa permulaan. So dia adalah bersandar lah. Okey, tak dah. Bersandar tak sandar. Okey. Warna guli dicatat. Okey, warna guli itu dicatat. Dia kata, wakilkan situasi di atas dengan gambar rajah pokok. Dia nak gambar rajah pokok. Okey, macam mana nak buat? Kita buat gambar rajah pokok. Okey. Gambar rajah pokok sebab dia nak tulis gambar rajah pokok. So wajib guna gambar rajah pokok. Itu sebabnya awak kena mahir dulu. Gambar rajah pokok kena mahir, table pun kena mahir. Dia kata dengan mewakili gambar rajah pokok, inilah gambar rajah pokok dia. Okey, iaitu gali pertama dia nak dapat apa? Apa dia kata? Satu gambar. Okey, dia kata wakilkan, dia nak wakilkan je. So inilah dia punya gambar rajah pokok. Kali pertama, okey, mungkin dapat hijau. So kebangkalian hijau adalah 8/9. Okey. Kebangkalian merah 1/9. So kita buat kali pertama mungkin dapat hijau 8/9, mungkin dapat merah 1/9. Okey, kali kedua dia kata tanpa pemulangan. Bila tanpa pemulangan, yang pertama dah dapat hijau. Okey, yang kedua hijau akan jadi 7. Faham tak? Sebab dia kata tanpa pemulangan. Bila yang pertama hijau ada 8. Bila kali pertama dah dapat hijau, okey, hijau dah tinggal apa? 7. Jadi 7. Per berapa? 7 campur dengan merah 8. So per 8. Itu maksud tanpa pemulangan. Faham tak? Setakat ni faham tak? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey, so kesudahan dia adalah hijau-hijau. Okey, kali pertama dah dapat hijau. Kali pertama dapat hijau tadi. Hijau. Okey, 8/9. Kalau kali kedua pula dapat merah. Merah ada 1. Total dia ada 8. Kenapa 8? Sebab 1 dah terpilih. Sebab tanpa pemulangan. So kesudahan dia adalah HM. Okay, boleh ikut tak? Faham tak? Bila awak belajar kebangkalian, tematik awak belajar kebangkalian untuk MAT sekali. Itu sebab kebangkalian ni penting. Baguslah cikgu awak. Okay? Sebab dia suruh ajar topik kebangkalian ni kan. Sebab dia boleh cover sekali MAT ni kebangkalian. Boleh faham lah. Okey. Seterusnya. Okey. Katakan yang pertama dapat merah. Okey, katakan yang pertama dapat merah. So kita padam ni balik. Okey, kali pertama dapat merah. So sekejap kita padam. Kita padam mana padam tadi. Eraser. Okey, kita padam. Okey, kita padam. Okey, sekejap. Kita ambil pen balik. Okey. Katakan yang pertama dapat merah. Yang pertama dapat merah. So merah adalah 1/9. So merah dapat 1/9. Kali kedua, okey, dapat hijau. Hijau adalah 8 lah. 8/8. Okey. Merah tak boleh lah. Merah adalah 0. 0/8. Itu kosong lah. Itu sebab tak tulis. Faham tak? Faham tak ni? Faham cikgu. Faham Faham cikgu. Okey. Kemudian, ni tadi. Okey, sorry. Kita ambil. Okey, dia kata, hitungkan. Sekejap. Pen hilang pula, sorry. Okey, yang seterusnya, B pula. Hitung kebangkalian, apa dia? Mendapat guli kedua berwarna merah. Mendapat guli kedua berwarna merah. Okey, bila guli kedua berwarna merah. Okey, mendapat tu kata ada. Mendapat guli kedua berwarna merah. Okey. Guli kedua berwarna merah. Mana guli kedua berwarna merah? Ni guli pertama, ni guli kedua. Guli kedua berwarna merah yang ni lah. Okey, so mendapat guli kedua berwarna merah adalah ni. 8/9 darab 1/8. Okey, dapatlah 1/9. Dapat 1/9. Okey, boleh ikut? Boleh tak? Okey, boleh ikut tak? Okey, faham? Okey. Boleh cikgu. Okey, kita bagi jawapan pula. Okey, dia kata mendapat kedua-dua biji guli berwarna hijau. So hijau dan hijau, ni lah hijau dan hijau. Okey, hijau dan hijau. Okey, berwarna hijau.
Okey, kedua-dua guli berwarna hijau. So, dapat apa? So, kedua-dua guli warna hijau adalah hijau dan hijau. 8/9, ni 8/9 dan 7/8. Dapatlah 7/9. Tu je lah. Tengok soalan ni senang je. Okey, boleh kot tak? Cikgu. Boleh? Cikgu, maaf untuk yang Sekejap je. B1 Roman Apa dia? tu. Untuk yang B1 tu cikgu, saya tak faham kenapa dia 8/9 darab 1/8. Oh ni. Dia Betul. Okey, kenapa 8/9 darab 1/8? Okey, dia kata apa? Mendapat guli kedua. Mana guli kedua warna merah? Ni guli pertama, ni guli kedua. Guli kedua warna merah ni je lah. Betul tak? Guli kedua berwarna merah, yang ni lah guli kedua warna merah. Ni warna hijau-hijau. So, bila guli kedua berwarna merah, so dia punya jawapan ni lah. Dia mestilah hijau, hijau dan merah. Sebab guli kedua warna merah. Bila dan, darab. So, darabkan 8/9 darab 1/8. Dapatlah 1/9. Faham? faham cikgu. Faham Okey, faham Okey, ada tak yang tak faham? So cikgu, saya nak tanya. Kalau Contohlah dia bagi probability tu sampai yang ketiga. okay. Jadi kan, lepas tu dia tanya hitung kebarangkalian mendapat guli berwarna merah, guli kedua berwarna merah, guli ketiga berwarna merah. Jadi probability dia perlu 8/9 darab 7/8 darab 1/7. Macam tu cikgu? Guli ketiga berwarna merah. Ulang balik, tak faham? Okay. Ni kan yang pokok diagram pokok. Soalan lain lah, maksudnya soalan lain lah ni Soalan lain. Okay. Lepas tu pokok ni kita sambungkan sampai guli yang ketiga. Okay. Lepas tu soalan dia, hitung kebarangkalian mendapat guli ketiga berwarna merah. Jadi probability kita untuk kita kira 8/9 darab 7/8 darab 1/7. Betul cikgu? Darab 1/7. Betul lah. Okay. Alright, betul lah tu. Okay, kalau pilihan kali ketiga kan. So, dia nak hujung sekali yang ketiga warna merah. Betul lah. Kita dah faham lah konsep kan? Okay, kita buat latihan boleh tak? Ni saya stop dulu recording Okay, kita boleh stop dulu recording. Stop recording pula. Sorry. Stop sharing. Stop recording. Stop sharing. Okay, stop recording sekejap.